Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adilah binti Waridi, nombor matrik 196712, program Bachelor Pendidikan Jasmani. Saya akan membuat pembentangan mengenai FCE 3804, pengalaman awal di sekolah iaitu PULSE. Kursus ini memerlukan saya untuk berada di sekolah selama 10 hari berturut di bawah pemerhatian guru pembimbing. Saya menjalankan kursus ini di SMK Sejangkang Jaya. Berikut adalah maklumat persekitaran SMK Sejangkang Jaya. Sejarah SMK Sejangkang Jaya. Pada tahun 1998, kerja-kerja pembangunan sekolah dimulakan. Pada 2 Januari 2001, sekolah ini mula beroperasi secara rasmi dengan menopang di SK Sejangkang Jaya. Tahun pertama, sekolah ini menerima 264 orang pelajar tingkatan 1, ditempatkan di dalam 8 buah kelas dan menerima 19 orang guru dan 3 orang kaki tangan sokongan. Pada 6 Jun 2002, sekolah ini berpindah ke bangunan sendiri yang dibina di sebuah kawasan seluas 8.2 ekar dan mengandungi 2 blok 4 tingkat, 2 blok 3 tingkat, 1 blok kantin dan sebuah bengkel sains pertanian. Pada tahun 2020, sekolah ini menerima bilangan murid seramai 1,610 dan mempunyai 39 bilik darjah serta terdapat sesi pengajaran pagi dan petang. Seterusnya, misi, visi dan moto sekolah. Misi sekolah, melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Visi sekolah, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Moto sekolah, berilmu, berakhlak, bertakwa. Seterusnya adalah lokasi sekolah di mana beralamat di Kampung Medan 42500 Teluk Panlima Garang, Selangor, Darul Ehsan. Kedudukan sekolah ini adalah strategik kerana dikelilingi oleh kawasan perumahan dan kawasan rumah-rumah kampung. Seterusnya adalah infrastruktur sekolah. Yang pertama, dataran jaya di mana ianya tempat perhimpunan rasmi dan perhimpunan harian diadakan. Seterusnya adalah surau al-falah, perpustakaan, stor sukan, foyer cempaka dan bilik guru. Berikut juga adalah infrastruktur sekolah iaitu kantin, bengkel MPV, bilik darjah, makmal biologi, bilik ERT dan makmal sains pertanian. Seterusnya adalah budaya sekolah. Yang pertama, kehadiran. Pada sesi pagi, murid perlu hadir sebelum jam 7.20 pagi, manakala pada sesi petang, murid perlu hadir sebelum jam 12.30 tengah hari. Yang kedua adalah perhimpunan rasmi. Perhimpunan rasmi diadakan pada setiap hari Isnin jam 7.30 pagi hingga 8 pagi. Dan yang ketiga adalah perhimpunan harian yang berlangsung selama 10 minit sebelum murid masuk ke kelas masing-masing. Dan yang keempat adalah bacaan Yasin yang diadakan pada setiap hari Jumaat dan core kurikulum pula dijalankan pada setiap hari Rabu. Seterusnya adalah budaya kerja yang diamalkan oleh guru-guru SMK Sejangkang Jaya. Yang pertama, guru-guru mengamalkan budaya X+, di mana X+ terdiri daripada excellent, pengetahuan, latihan, usaha dan sepasukan. X+ ini juga disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Yang kedua adalah pengurusan masa yang cekap. Sebagai contoh, guru berada di luar kelas 5 minit sebelum kelas bermula. Yang ketiga adalah kerja berpasukan yang tinggi. Sebagai contoh, pada hari sukan sekolah, guru-guru bekerjasama dan turut bersemangat bagi menjayakan hari sukan sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah menyambut murid di pagar sekolah. Guru yang bertugas pada setiap minggu perlu menyambut kehadiran murid di pagar sekolah. Seterusnya, kita masuk ke bahagian refleksi. Yang pertama, refleksi pengajaran dan pembelajaran. Kekuatan yang saya perolehi daripada pengajaran guru pembimbing saya, yang pertama, aktiviti yang dijalankan mencapai objektif pembelajaran. Yang kedua, kemudahan alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM disediakan sebelum kelas bermula serta mudah difahami oleh murid. Dan yang ketiga, rancangan pengajaran disediakan sebelum kelas bermula serta mengikut silibus yang disediakan. Dan yang keempat, kebat dilaksanakan dengan bertanyakan soalan jenis pendapat. Bermaksud di dalam kelas mempunyai komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Namun kelemahan yang saya perolehi daripada pengajaran guru pembimbing saya adalah masa untuk menjalankan aktiviti tidak mencukupi. Jadi untuk penambahbaikan, pengurusan masa yang lebih efisien diperlukan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Guru juga perlu sentiasa bersedia untuk menerima sebarang jenis permasalahan ketika mengajar. Sebagai contoh, untuk subjek pendidikan jasmani, jika guru tidak dapat menjalankan aktiviti di luar kelas oleh sebab-sebab tertentu seperti hujan, guru perlu memikirkan aktiviti yang boleh dijalankan di dalam kelas berbanding membiarkan murid-murid untuk melakukan kerja mereka sendiri. Jadi kesannya,
Topik pembelajaran dapat dihabiskan mengikut rancangan yang dilakukan. Yang kedua, refleksi terhadap aktiviti core curriculum. Kekuatan yang saya perolehi adalah sistem pembahagian pelajar yang sangat efektif di mana sekolah menggunakan Google Form untuk pembahagian murid. Yang kedua, proses pengendalian efisien selama 30 minit. Bermaksud, aktiviti core curriculum yang dijalankan pada setiap hari Rabu dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Melalui ini, guru dapat mengembangkan potensi pelajar. Namun kelemahan yang saya perolehi adalah sebahagian pelajar tidak menunjukkan minat dalam kelab yang disertai. Hal ini kerana kelab mempunyai kota yang terhad, jadi mereka perlu memenuhi kekosongan kelab yang ada. Jadi untuk penambahbaikan, kelab tersebut perlulah mengadakan aktiviti yang lebih menarik perhatian murid dan menyediakan kemudahan infrastruktur. Jadi kesannya murid lebih berpeluang untuk melibatkan diri secara aktif. Yang ketiga, refleksi terhadap budaya sekolah. Kekuatan yang saya perolehi adalah yang pertama, pelaksanaan budaya yang menerapkan unsur keagamaan. Yang kedua, membantu bagi mendisiplinkan murid. Kelemahan yang saya perolehi pula adalah murid masih gagal mengikuti budaya sekolah dengan efektif. Jadi untuk penambahbaikan, guru perlu tegas dalam melaksanakan sesuatu aktiviti dan memberikan tindakan sewajarnya. Kesan, bilangan murid hadir lewat akan menurun ke tahap sifar. Di sini saya ingin menjustifikasikan bahawa kehadiran awal murid ke sekolah membantu bagi kelancaran proses pembelajaran dan pengajaran dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh sekolah. Dan yang terakhir, refleksi terhadap budaya kerja. Kekuatan yang saya dapati adalah pelaksanaan budaya X+ yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Yang kedua, struktur organisasi sekolah yang lebih teratur. Namun kelemahan yang saya dapati adalah kekurangan guru option menyebabkan setiap guru memegang banyak jawatan. Sebagai contoh, guru pendidikan jasmani perlu mengajar subjek sejarah, geografi dan matematik. Tapi pada masa yang sama, guru memegang jawatan seperti guru kelas, setiausaha, ketua rumah sukan dan sebagainya. Hal ini sedikit sebanyak mengganggu proses pengajaran mereka kerana guru ini memerlukan masa yang lebih banyak untuk mengulang kaji subjek yang bukan option mereka. Jadi untuk penambahbaikan, pihak sekolah perlu memohon kekosongan guru daripada KPM mengikut keperluan option bagi subjek yang diperlukan. Jadi kesannya, pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih efisien kerana guru option yang sememangnya terlatih dalam subjek tertentu. Kesimpulannya, pengalaman awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Sejangkan Jaya memberi saya gambaran situasi yang bakal saya tempuhi pada masa akan datang. Pengalaman ini juga menggalakkan saya untuk berkhidmat dalam profesion perguruan dan meneruskan impian sebagai seorang guru. Dengan ini, saya ingin berterima kasih kepada guru pembimbing saya dan seluruh warga SMK Sejangkan Jaya yang telah memberi kerjasama yang baik kepada saya. Sekian, terima kasih.